marks. Atas ni 5 marks, atas ni 5 marks. Sini 5 marks, sini 5 marks, atas ni 5 marks. So 15 marks for 3. So lukis saya ini. So it is y equal to 2. Tapi dia kata evaluate an expression by calculation. So bila calculate kena buat apa, student? YR adalah, saya ambil balik lah. Y, tak suka pula kalau ni. Okay. YR kuasa 2 adalah 2 kuasa 2 magnitude yang first plus 3 kuasa 2 minus 2 kuasa 2 3 cos 135 degree yang kat sebelah dalam tadi. Okay. So you get 4 plus 9 minus magnitude ni 2 kali 2. Mana tadi rumus kita? Saya ambil calculation for result. Yang ni susah ke for all of you? A bit tricky sikit lah Tapi markah dia 5 sahaja. Kalau boleh buat nombor 2 tak boleh bantu. Dia a bit tricky. Resultant ni maksudnya penambahan untuk Y1 dengan Y2. Sebab dia dalam bentuk sign. You kena tukar dalam bentuk phasor. Macam nak tukar dalam bentuk phasor hari tu dah ajar kan? Ini tambah. Bila tambah adalah apa? Apa tambah, student? Senyap ini. Tak, saya buka saya punya ni. Apa rumus cosine rule, student? Apa rumus cosine rule? Ini menggunakan rumus cosine rule. This is, what is the cosine rule? Rumus dia. Apa rumus cosine rule, student? Sebab tu dapat ni. Apa cosine rule? S squared equal to B squared plus C squared minus 2A. Okay, betul. Minus 2BC cos A. Okay, dia sini kan. Tak kisahlah ni phi Sini B. Okay. So C adalah A kuasa 2 plus B kuasa 2, which is true, minus 2AB cos phi je kuasa. This is cosine rule. Remember cosine rule? So just masuk rumus tadi, dia dapat sini. Okay. So you got what? So masuk sini dia dapat tolak 8.8 dapat 5. Yang ni tak ada siapa dapat full mark, ada dapat pun dah 2 markah saja. 21.49. Okay, Y ni kuasa 2. So Y adalah punca kuasa lah kan. Ni YR. So dia dapat how much? 4.6. 4.63. Okay, dia dapat lah. 34 boleh. 64 sorry. Okay, resultant. So dapatlah resultant sebab soalan dia nak resultant. Ni 2B Okay, you get that resultant. Satu lagi dia nak apa soalan? Buat yang tu sajalah, dapatlah resultant. Kalau ikutkan saya nak lagi besar, saya nak lagi banyak, iaitu dalam bentuk sign. Kalau dalam bentuk sign, tapi dalam ni saya ambil dalam bentuk biasa saja. Kalau buat dapat sampai sini saya terima. Sebenarnya jawapan saya adalah sampai sign. So bila nak kena sign, ini magnitude saja So dia nak expression. Dalam kes saya tak kira pun expression, saya bagi markah free seperti buat sampai sini. So bila nak sign expression, kena sign rule. Tu 3, apa sign rule? Carilah sign rule tu apa. So dalam ni phi phi tadi, sin phi adalah 4.6
divide by sin 135 degree. So you get sin phi adalah 3 sin 135 degree over 4.63. So you get 0.457, something lah. Okay, so phi adalah sin minus 1, 0.457. So bersamaan dengan 27.23 degree. So kalau dia kata tadi dah soalan tu ada expression kan. Expression, so YR adalah, you dapat ini adalah magnitude, YR adalah magnitude 4.63. So masuk balik 4.63 sin omega T plus 27.23 phi. Ini dia the expression. Ini dia jawapan paling akhir. Tapi saya terima sampai resultant saja expression yang ni. Dia sudah tak dapat jawab. Saya rasa dia dapat jawab. Dia dapat full. Dia tak dapat full tapi bolehlah jawab. Dapat 2 markah. Okay, yang markah tinggi tadi. Alright. Which is dikembangkan jawapan tadi, cari. Bolehkah student? Soalan jawapan terakhir adalah yang ini. Okay, jawapan terakhir. Tapi in this case saya ambil resultant saja. Saya tengok semua sudah tak boleh buat. So you have to know. Soalan boleh jadi cos, boleh jadi sin. Dalam soalan ni, soalan tu adalah cos. Okay. You nak sin. You all guna cosine rule lah. Sebab bila you all lukis, you all tahu mana yang you all punya. Inilah tadi. This is the result of the phasor diagram. Okay. This one is the result of phasor diagram. Saya dapat 5 markah. Okay. P ni patutnya masuklah tadi jawapan tadi. Berapa? 23 23 point something tadi. Ini jawapan dia. Alright, boleh student? Any question? So, awak kena tahu Pythagoras, kena tahu cosine rule, kena tahu cos rules. Tadi boleh jawab, tapi kenapa jawapan tak boleh? Jawapan tadi mungkin you all baru study balik. Cosine rule kena tahu, sine rule kena tahu bila ada macam ni. Sine rule dia apa, cosine rule tu apa. Mesti tahu cosine rule dengan sine rule. For any triangle, for any triangle, segitiga. Saya rasa ni soalan trigonometry, law of cosine kan? Betul tak student? Check balik sine rule, cosine rule macam mana? Apa rumus cosine rule, apa rumus sine rule? Sine rule apa sine rule? Macam mana saya boleh dapat ni? Sine rule is A over sine apalah? Tulislah. Apa rumus atas ni kan? Dekat sini ni. Sine phi 1 ke? Tak kisah. Sine phi silap. Sine phi, sorry. Sine phi is over apa student? Kat sini C, sorry. Sini C. Dalam kita punya C lah. C sin over sini B kan? B over dalam untuk ni untuk gambar rajah ni. Untuk you pun tadi lain, ikutlah. B sin mana? Sin betul lah phi 1. Sin phi 1. Atau C atau A over sin E2. Kan? Hello student. Betul. So you have to remember for any triangle what is the rules? Cosine rule, sine rule, lagi apa? Cosine rule dia ada 2 je, sine rule, cosine rule saja. Ataupun you boleh buat ni boleh lagi ni. Apa? Sin
Sin apa ni? Sin phi over C. Dia boleh terbalikkan. Okay. Boleh sin phi 1 over B, sin phi 2 over A. Ini belajar di mana? Saya rasa SPM pada belajar ni. Anak saya SPM. Okay. So cosine rule, this one is sine rule. This one is sine rule. This one is cosine rule. So you have to remember cosine rule and sine rule. And then, boleh dapat degree di mana-mana yang awak nak. Bawa masukkan balik dalam rules ni. YR tu. Mana dapat ni? Yang ini adalah amplitude. This amplitude yang awak dapat. Maksud dia magnitude. Amplitude dalam sini adalah Y magnitude. Okay? Boleh? So remember this sine rule and cosine rule. Kalau tak masuk sini, masuk untuk teori. Okay. Okay? So you kena lukis. So fine. Boleh ke? Faham? Okay, soalan lain. 2, 3A. Yang ini, saya tak faham kenapa tak boleh jawab. It's very easy. Saya tak faham kenapa student tak boleh jawab. Dan salah lukis. Reason dia ramai yang salah lukis. Dia kata, sekejap saya tak boleh tengok muka pada waktu yang sama. An electricity pylon stands on horizontal ground and at a point, okay. Mana saya dapat soalan ni? Ada buku tak? Siapa ada buku John Bird? Siapa ada buku John Bird? Ada orang ambil buku ke? Ada orang kopi buku, saya suruh cari buku kat ni, dua soalan daripada buku. Nampak sangat tak buka buku? Tolong buka buku untuk final ni. Soalan-soalan dia macam ni kebanyakan ada dalam buku-buku yang saya letak reference dalam slide saya pertama kali saya ajar. Sebab tu saya suruh cari buku. Student dulu ada yang dapat A sebab apa? Dulu sudah ada dapat A sebab dia ada buku. Dia buat satu-satu soalan dalam tu berkenaan trigo, berkenaan dengan matrix, berkenaan dengan calculus. Dia buat daripada buku, satu-satu dia buat. Latihan contoh. Sebab of course saya as a lecturer saya akan ambil contoh-contoh ni. This one, saya nak tengok je siapa student yang ada buku sebenarnya. Tapi ada student tak ada buku pun boleh buat lah. Tapi ini soalan daripada buku. John Bird book. If you don't have the book, soalan buku lain pun lebih kurang macam ni saja. Bila perkataan dengan trigonometry ataupun ni sebenarnya totally trigonometric ni. Nak kira kan berapa dia punya. Sketch and calculate. Perkataan ni sketch, maksudnya you kena lukis gambar rajah arahan ni. Okay, bila sketch ni maksud dia kata apa? Pylon ni maksudnya elektrik tu duduk macam mana? Duduk menegak kan? Duduk menegak, betul? You boleh buat any point, you boleh buat point 1 ke point 2, it depends on you. So dia kata duduk menegak. Horizontal ground. Elektrik lah, elektrik punya tiang tu kan, pylon. So boleh buatlah sini A, sini B. Tak kisahlah point mana. Dia punya tu nilai dekat apa ke. Lepas tu dia kata, at a point 80 meter from the base. Daripada bawah tu, of pylon, base ke angle, dia adalah 20 degree. 23, apa tadi? 23 degree. 23 degree. Okay, so lukislah. So dia mesti ada satu point yang mana daripada jarak dia kata 80 meter. So buat daripada sini nak tengok ke atas top tu, angle of elevation of the top is 23. Daripada satu jarak 80 meter, C lah kita anggap C. Tak kisah C ke B ke, tak kisah, that is your way you do. Okay. Dia kata bila pandang ke atas dia adalah 23 degree. So dapat buat, dia dapatlah 2 markah. 23. So dapatlah 2 markah kat sini. Ada yang buat sini 80 meter. Salah. Jawapan dia daripada, dia kata dah tadi daripada base. Bila base tu mesti kat bawah, base ground lah. Kan? Okay, so kalau boleh lukis ni dapat 2 markah. So dia kata calculate the height of the pylon.
Dah calculate dah height, takkanlah you buat 80 kat sini. Ketinggian, bukan jarak. Melainkan dia kata perkataan dia width. Dia kata height ni. Height tu maksud tinggi daripada bawah ke atas. Kena faham bahasa English juga. Kalau saya kata width, mesti something wrong dengan awak punya ni. Cara awak lukis. Bila kata width adalah lebar. Takkan meninggi kita panggil width. Meninggi kita panggil height. Macam baju awak kan. Awak punya height berapa? Saya 153 height saya. Takkan awak punya width. Width tak kisah ni ikut bentuk badan awak. Membesar ke, mengecil ke. Kena ukur lilit pinggang. Itu width. Ukur lilit badan. So bila height ni ketinggian. Sebab tu saya kata bila ada pen, pensel, marking, bila final atau test, check perkataan-perkataan ni. Jangan gelabah sangat. Jangan terlalu buat salah. Maksudnya sometimes you do silly mistake the way you faham berbeza-beza. Ada sudah faham beza. Okay, bila perkataan height ni mesti bukan yang ni 80 meter. Mesti salah ni. Mesti 80 meter sini. Baca balik ayat tu. Okay, ayat English tu you need to know height, width, tu kat mana. Macam depth. Ada perkataan kadang depth. Depth ni apa? Depth ni apa maksud depth? Kalau awak ada depth. Kalau awak ada something kotak, depth tu ni lah. Ni depth ni. Carilah depth tu macam mana bila ada benda. Height tu kat mana, depth tu kat mana. Faham tak student? Okay, cari apa dalam kotak, dalam persegi, apa kata-kata English yang you all boleh kadang confuse. Okay, check balik. Alright, so you draw this. So this one guna perkataan apa? Bila guna macam ni adalah tangent sebab dia nak cari kat sini, betul? Okay, dia nak cari kat mana? Dia nak cari dekat jarak tangent. So kita tahu kat sini degree. So ni A, B, B, C, A, C. So biasa kita buat apa? A, B, A ke B, B, C adalah A, B over AT. Okay. So kita nak cari apa? AB, betul? Patut sini yang perkataan ni tangent. Okay. Tangent 23 adalah AB over BC atau AB over AT. Sebab BC tu dia tahu dia 80. Okay. So you get AB lah. So AB adalah AT tangent 23. So dapat 33.96 meter. Okay, dapat. Boleh buat sampai. Kalau nak buat 34 pun boleh. Ini saja dapat full marks 5. That's all. Okay. Okay, soalan nombor next. Macam mana nak buat ni? Yang ni you kena fikir sikit. A surveyor, orang yang ni ke surveyor lah, kaki tukang perkiraan ni kan, measures the angle of elevation of the top of a perpendicular building as 19 degree. Okay, he moves 120 nearer the building and finds the angle. Apa maksud dia? Katakan ada satu point. Ada satu point ni. Okay, dia kata measures the angle elevation of top. Dia nak measure satu angle ni, tak kisah angle tu daripada mana ke mana. Okay, is 19 degree ke top. So 19 degree ke top. So dia kata sini 90 degree ke top. So kata saya buat sini S, sini P pula. Tadi ABC kan. Okay. Lepas tu dia kata dia jalan ke satu, move nearer the building, dia jalan sampai titik 120 meter sini. 120 ke? 120 meter. Dia stop. And finds the angle is now 47. Pulak. Dia pergi pulak sini.
Ketop tadi adalah 47 degree. Okay. So dia kata, determine the height of the building. Pandangan dia tadi dengan pandangan tadi adalah berbeza. Di jalan 120 jadi pandangan dia 47 daripada top yang asal tu. Jadi dia nak tahu ketinggian bangunan ni. Kat titik P lah maksudnya apa ketinggian dia. So maksudnya height. Okay. Kita saja. So kita kat sini kita tahu apa. Sini X. Sini 120 meter. Sini 120 meter. Sini X. Tak tahu berapa dia tak cakap. So dia nak cari apa? Determine the height. Tapi of course kena tengok semua. Semua benda kena tengok kat sini. Okay. So the building. Ini kita letak Q lah. Titik Q. PQS. R. Sini R. Okay. Okay. PQRS. So how to do? Kalau untuk triangle PQS, kata triangle PQS, kita nampak tangent 19 adalah height bahagi X plus 120. Kan? Sebab dikira X 120 dengan height. Tangent adalah height bagi X plus 120. So H adalah tangent 19 X plus 120 degree. 20 degree. 20 apa degree pula. 120. Okay. So you get sini adalah H adalah berapa? 0. Tangent tukar 0.344 bagi X plus 120. So tak dapat lagi jawapan ni. Betul tak? Ni satu. Buatlah satu algebra. So sekarang ni kita ambil pula yang nombor 2. Okay. Yang nombor 2 adalah PQR. Ni untuk PQS. Okay. Satu lagi PQR. PQR punya pula. Tangent 47. Ni. Yang sebelah. Yang sebelah sini pula. Okay, tadi semua. Okay, tangent 47 it is H over X. So H adalah 1.072 X. So masuklah dalam equation ni. Ni equation 2. To go to 1. So you get H. You get X dulu You get X. So you get X. You get what lah? You dapat 56.74 meter. H, you get, masuk balik dalam rumus mana-mana, tak kisah. Masuk rumus nombor 2 lah, senang sikit kan. Dapat 60.85 meter. Saya rasa ramai dapat buat. Tak ramai, tapi ada boleh buat. Okay. So boleh, so dapatlah 5 mark. Markah tadi 2.5. Ada 2.5. Yang dapat lukis sketch tu 1 markah, kedua markah saya bagi tadi. Okay. Saya bagilah appendix ni. Yang mula-mula tadi, tak faham kenapa tak dapat. Ada tujuan saya bagi ni. Adalah sebabnya saya bagi. Mesti berkaitan atas tu tadi. Okay. Ingat tak ada tadi. Ada. Saya bagi yang ni je kan untuk you all. Yang lain saya tak bagi. Maksud yang ni je lah pakai. Okay, boleh ke? Okay, itu saja. Okay, nombor C ni, find the real and imaginary parts of the complex number. Saya rasa mostly semua dapat jawab. Mostly ada yang tak dapat jawab langsung pun ada, yang tinggal kosong pun ada, dan tak habis jawab pun ada. Ambil Q. Dapat jawapan dia 0.7 plus 0, answer is 0.7 plus 0.9J. Ataupun kalau nak buat balik ni pun boleh. Tak kisahlah asalkan dapat. Ada yang sudah dapat dia buat dalam bentuk pecahan pun okey.
Okay, 7/10 plus 9/10 J. Itu betul juga, boleh diterima. Okay, I think that's all for test 1. Any questions? Saya rasa semua faham kok, mungkin ada buat silly mistake. So yang penting tadi, awak punya rules. Rasa yang susah sikit mungkin yang B saja, lain tu saya expected boleh buat sebenarnya. Okay. Let me see your final. Okay. Ada sketch juga student untuk you all punya ni ada sketch. Untuk final ada yang kena lukis keadaan macam ni lah. Okay. Yes. Doktor ada soalan. 2A tu boleh ke kalau buat punca kuasa kedua, settlekan punca kuasa dulu? Macam mana? Ini. Boleh ke kalau settlekan punca kuasa dahulu? Tak ada masalah. Tapi eloknya tadilah caranya yang senang. Thank you, Doktor. Okay. So, untuk final ada soalan begini. Sketch. Lepas tu calculate magnitude. Ada yang resultant tadi saya bagi hint besar ni. Ada resultant. Ada yang tertukar kepada polar form pun ada. So tolong fahamkan macam mana nak tukar polar form, apa benda form. You have another 3 days. 2 days ini saya Rabu Khamis 2 hari untuk study. So ada lama untuk study maths ni sebenarnya. Betul dalam minggu ni paper saya saja ke? Paper saya saja kan minggu ni? Saya ingat lupa. Anyone? Tadi kata Jumaat je. Betul? Ada yang ada paper semalam doktor. Dia paper. So at least we have 2-3 days lah untuk study kan. Okay. So ada paper untuk WAU subjek universiti ke? Kan? Universiti Bahasa Arab. Bahasa Arab je. Okay, so you have 2-3 days to do this. So already inform of you yang ZZ tadi, yang ZZZ ni, ni ada. Tukar ke polar form ada. Soalan yang macam 2A, 2B, 3A, 3B pun ada. So cari magnitude of resultant. Bila perkataan magnitude of resultant ni maksudnya cari magnitude lah. Cari magnitude macam ni. Mesti ada daripada apa ke apa. Fikirlah cosine rule ke, sine rule ke, saya bagi hint kat atas tu sebenarnya. Kalau boleh buat soalan test 1, test 2 ni, and awak banyakkan lagi yang saya bagi hint ni, insyaAllah boleh buat final. Final banyak bantu you all. Dan soalan final saya ni senang bak kata a few lecturers. So saya tak tahu. Okay. I'm not sure based on senang susah ini adalah subjektif. Betul? Okay, subjektif. Terpulang kepada kefahaman dan you punya revision. Gitu. Okay, kalau you banyak revision untuk satu chapter tu, senang lah. Kalau tak ada yang buat revision banyak chapter, jadi susah. So please find out all the books that saya inform. Dan cuba buat soalan contoh dalam tu. Contoh. Okay. Soalan contoh dalam buku. Please student. Sebab saya rasa you all tak cukup membuat soalan contoh. Sebab dalam kelas saya tak boleh pergi banyak semua benda saya nak pergi. Tak boleh. Tak sempat. Sebab kita punya chapter pun banyak. So you need to do a lot lah Okay. Okay, we go for test 2. So you know where is your weakness? Ready? So you know already your weakness, student? So you know already your weakness. So please, weakness maksudnya kekurangan mana tak cukup belajar ni. Tu maksud saya. Mana yang belum habis belajar lagi ni. Mana yang kita tak cukup ni. Okay. Okay. Test 2. Kita pergi test 2.
Okay, test 2, this is evaluate y, maksudnya kena cari apa ni student? Soalan ni, bila given x equal to 1, ni calculus lah So give the answer correct to 3 significant figures. So bila ada soalan macam ni, tengok perkataan 3 significant figures. Kalau tak buat 3 ni, soalan tak full marks lah. Significant, apa maksud significant? Apa maksud dia 3 significant figure? Significant figures dalam bahasa 3 angka berarti. Arab. 3 angka berarti. Berarti belah belakang ke belakang? Belah belakang kan? Okey, katakan kita ada 5, 6, 0, 2, 7. 3 significant figure adalah nombor T. Ini significant figures dia apa? Kalau saya apa nilai 3 significant figures dia adalah 0. Okey. Kalau 0.00497. Yang mana 3 significant figures? Yang mana? Student tolong jawab untuk saya. Mana? Okey, saya tanya second significant figure dalam soalan ni. Second significant figure. Where? What is the number? What is the number? Apa? Which one? Student? Number 9. Nombor 9. This is second significant figure. Janganlah letak sini. Ni bukan significant figure. Kosong-kosong di belakang titik. Bukan significant figure. Bukan figure lagi. 4, 9 yang ada nombor. Nombor saya berkosong. 4, 9, 7. So kalau dia kata 3 significant figure, kena tak nombor 0.0497 lah. Kalau soalan tu kata jawapan tu mesti third significant figure sampai 7. Kalau second significant figure sampai nombor 9 je. Walaupun ada kosong. Ada student dia buat mungkin soalan tu 4.0056. Dia kata 3 second significant figure. Ada buat letak jawapan 4.00. Salah. Jawapan dia lah 4.0056. Sebab 6 ni baru second figure. This is basic mathematics. Faham? Ada yang tak tahu saya rasa ni dalam saya punya kelas. Okey, ada kita panggil number of significant. Kadang-kadang kita panggil significant digit. Kadang-kadang number of significant digit. Kadang-kadang kita panggil number of significant figures. Okey? Faham? Student? Okey, boleh? Fine. Okay. So kena faham sini. Any zero yang start is not significant figures. That's all. Okay. Okay, boleh. Nombor yang saya pada titik depan tu betul lah. Kosong dikira significant figure. Katakan 15006. Yang mana third significant figure mana? Third significant figure mana student? Third significant figure dalam soalan saya. Which one is third significant figure? Carilah apa-apa. Okay. And then you have to know that. Okay. So dalam soalan dia nak 3 significant figures. So, yang ini apa jawapan? Okay. So, y 3 EPX something lah. Okay. So, you kena buat y is equal to 3. Terus buat lah ya. Saya ada buat sini, saya ada buat sana. So, saya nak buat. Okay, saya buat sini lah, tak payah buat next lah. Okay, so kita simplifiedkan dia jadi 4. 3E 4X minus 3 2E 3X plus 8 over 10X 10. So you get 12E 4. Sebab X adalah 1, so terus masuk nilai 4. Okay, tolak 3, 2E, 3 tambah 8 over X is 1, so 10 kali 10. Betul? 10X, 10X, X. X 1, 8 bagi 1, 1 negatif 1 kelon. Okay. So dapat jawapan apa ni? Tolong cari.
Dapatlah jawapan cari kan ni sendiri ni, tahu dah ni. Okay, three significant figure. Saya nak cepat ni. Okay, show that the differential equation. Macam mana nak show differential equation ni student? Patutnya apa kat sini? Dia nak cari show. Dapatkan jawapan y is equal to E2S. Okay. So, buat kalkulasi macam biasalah itu maksudnya. Dapatkan differentiation yang kali kedua lah kan. Lepas tu dapat differentiation kali kedua dan dapat y tu nilai apa. Okay. So, macam mana you all nak buat? Macam mana? Student, ni boleh buat ke? Okay. Boleh? Rasa semua boleh. Jawapan dia apa? Buktikan sahaja ni, pembuktian. Okay? Buktian senang. Yang C macam mana C? C macam mana? Student? Semua senyap ni. Tengah sadi ke apa? Tengah minum? Tengah sadi ke? Kena minum ke? Sekarang dah pukul berapa Suku-suku dah sejam kita. Macam mana nak buat justification ni? Yang tu tak pasti tu. Tak dapat. Kenapa tak pasti? Siapa dapat jawab? Jawapan saya tak boleh buka ni. Ya atas boleh buat. Atas boleh buat show Okay, nombor C ni. C macam mana? Ini soalan buku sebenarnya saya ambil. Okay. Boleh ke buat someone do for me as part of your ni and tunjuk kat saya? Kejap lagi. Apa maksud justify? Okay. So dia ada F is equal to P2 plus Q2. Lepas tu dia ada calculus. Susah ke soalan ni? Cuba buat. Saya nak bagi. Saya nak suruh somebody buat. Okay. So C dengan D. D soalan macam mana jawapannya D? Student? D macam mana? Angular displacement tu. Angular displacement. Affiliate y varies with 30 second. Macam mana nak buat ni? Differentiate. Differentiate. Memang differentiate. Omega, maksud displacement omega is 9t squared minus 2 cube rad. Okay, radius kan. So, it means the angular bila diberi t ada equal to minus equal to 1 second. So, omega. Macam mana kita nak cari? Omega adalah so delta lah. So, dapat 18t tolak 6t kuasa 2. 6t kuasa 2. So, dapat when t is equal to 1, so you get omega is 18 times 1 tolak. Sudah apa? Dapat 6 6t squared. T sama 1 lah.
So dapat 12 rad per second. Saya rasa mostly boleh ada yang boleh jawab, ada tak boleh jawab. Okay. Alright. Boleh? So ini angular velocity. Kalau acceleration dia 2 kali. Omega acceleration adalah T kuasa 2 theta over dt kuasa 2. Okay. So soalan ini theoretically is 18 tolak 12 rad. T rad tadi. Sebab kita masukkan tadi. Daripada yang ni lah. Kita buat kalkulus nombor 2. Okay, kita buat kali kedua, so you get this. So when t is equal to 1, so you get angular acceleration. Acceleration 18, 12 kali 1, so you get 6 rad kuasa 2. Boleh ke? Boleh. Semua boleh sekarang ni InsyaAllah boleh. So soalan macam ni ada ke? Ada. Soalan macam ni ada. Jawapan soalan dia velocity ada, acceleration ada. Kalau ada perkataan velocity, acceleration ni, beza di velocity ni kita differentiate sekali, acceleration kita differentiate 2 kali. Boleh? Tapi soalan saya dalam final ni agak tricky juga. Soalan saya dalam final calculus lebih kurang begini, tapi ada A, B, C, D, E, F. Dia beranak-ranak. Dia beranak-ranak sampai F. Dia ada soalan pemikiran juga. Kenapa benda ni berlaku? Soalan saya macam tu lah. Saya dah bagi hint ni. So buatlah soalan-soalan macam tu. Mana-mana awak boleh cari. Berkaitan dengan velocity, berkaitan dengan acceleration. Cari dalam buku ke, apa ke, berkaitan dengan calculus. Okay. Kalau positif macam mana, kalau negatif macam mana. Okay. Kalau jatuh ke, menaik ke, meninggi ke. Saya dah bagi hint banyak ni. Kalau tak dapat cari juga, saya tak tahulah. Okay. Alright, boleh? Fine. Itu saja hint saya. Soalan macam ni ada keluar juga, lebih kurang. Soalan ni yang 2, 3D Soalan 1D 1D ni senang lah dalam ni. Tapi kalau final dia sampai F. Okay? Boleh? Cari sekarang soalan-soalan begini. Alright. So, nombor 2A, using the substitute, evaluate the definite. Evaluate ni maksudnya you carilah jawapan tu bila dia beri U. Is equal to something. So dapat apa? Saya nak cari, student ni panjang sikit sebab markah tu 10. Macam mana? Apa? Let you. Oh, apa? Ni apa soalan nombor? Lama tadi. Saya kena buka 2 lah PC saya ni. 3A Sekejap, saya tutup dulu 3A. So macam nak cari let U kita beri apa tadi? Allah. U sama X plus 2. X plus 2. So kita cari evaluate definite degree. Dia dah beri U sama dengan X plus 2. Masukkanlah U tu. U adalah root X plus 2. Okay. So macam mana nak buat student? Macam nak buat ni? Boleh buatkan ni kan, senang kan? Boleh. Okay, fine. Okay, sketch and determine nombor 2 ni, the area that is bounded by curve. Sketch and nombor 2. Maksud sketch nombor 1 sebenarnya. Sketch and nombor 2, determine the area that is bounded by curve. So yang pertama sekali kena lukis curve. Boleh lukis curve ke student? Macam nak lukis curve X kuasa 2 plus 2?
X kuasa 2 plus 2. Macam mana nak lukis? X kuasa 2 ni senyum ke? Sedih? Senyum. Senyum. Carilah X kalau kosong berapa, X, Y bila kosong berapa. So masukkan nilai. Tapi kena tahulah untuk rumus ni Y bila kosong berapa, dapatkan nilai Y bila X kosong. Bila X kosong, so bila X sama dengan kosong, Y berapa? Y kosong Y kosong sorry. Y kosong, X berapa. So cari yang ni dapat titik. Dapat titik, buat dekat you punya boundary lah kat mana. Okay. So X kuasa 2 plus 2. 2 tu maksud dia apa? Plus 2. Dia dekat mana? Jatuh dia dekat X ke Y axis? Bila X kosong, Y sama dengan 2, betul? So dia adalah dekat Y axis. Bila X kosong, Y sama dengan 2. So buatlah. Okay. Dan seterusnya, carilah. Okay, kat mana? So dia mesti somewhere, sebab dia positif, dia mesti somewhere here lah. You lukis lah macam tu. Okay, mesti ada titik. Kat mana titik dia kan? So bila Y kosong, X kuasa 2 adalah plus minus ke macam mana? Lukislah. Boleh lukis ke student? Buatlah macam mana. Okay. So Y sama dengan 4 tolak X ni apa? Dia straight line betul? Kat mana? 4 tu kat mana straight line student? Ke kanan ke kiri? Senyap dah semua. Ke kiri. Kiri macam mana? Ke atas ke bawah? Y tu lukis? Macam ni ke? Macam ni? Belah kanan ke belah A ke B? Jawapan dia A. Lukislah A tu kat mana? Sebab A tu dia akan bertemu dengan dekat mana? Dengan 2 ni kan? Betul tak? Macam mana nak cari tempat pertemuan? X kuasa 2 tambah 2. Macam mana nak cari tempat pertemuan 2 ni? Student. Macam mana nak cari tempat pertemuan ni? Conjugate kat mana? Macam mana cari tempat pertemuan? X kuasa Y. Apa tempat pertemuan dia? Apa nilai? Sebab aku kena lukis ni area bounded. Tak kira lah macam mana pun. Aku kena cari titik ni. Aku kena cari titik ni. Aku kena cari titik ni. Betul? So bounded tu maksudnya mana? Area yang bound. Nanti carilah ya bounded tu. Okay. Lepas tu determine the area is bounded by curve. Carilah. Area tu berapa nilai. Bila nak cari nilai tu kena buat apa? Kena buat apa student? Semua dah tak bersemangat ni. Kena cari apa? Bila area tu between the two curve. Bounded ni maksudnya yang di dalam kawasan pertemuan tu. Tu maksudnya. Okay. Alright. Area tu kena buat apa nilai dia? Antara apa dengan apa? Antara ni lah kan. Contoh saya tak kira antara lukis. Antara titik ni dengan titik ni punya pertemuan. Okay. Tu carilah. Okay. Nanti awak kena cari apa tolak apa kalau perlu. Nilai A ke B. Lepas tu nilai apa? Fx tolak
GX kan? Betul tak student? Betul. Okay. Fs apa rumus? GS apa rumus? Kena tahu mana tolak mana. Kalau dalam kes ni mana tolak mana student? Mana tolak mana dulu ni? Yang straight tolak yang bawah kan? Yang ini yang tolak yang ini. Bila pandai lukis, sebab tu dia suruh lukis. Baru bila you tahu lukis, baru you tahu kat mana rumus mana kena tolak rumus mana. Yang tu very important. Which rumus yang kena tolak rumus mana. Okay? Boleh ke? Sebab tu kena lukis tu betul. Kalau lukis salah, boleh tapi kan jawapan negatif lah. Dia akan rasa jawapan dia bila area, jawapan dia sentiasa positif. Okay, jangan negatif pula jawapan tu. Nak senang kita tengok area mana dulu. Senang kita nak tolak. Tak kisah mana-mana. Okay. Kalau negatif, kena letak magnitude lah. Dia mesti positif. Boleh ke? Tolong buat soalan macam ni banyak. Memang final keluar wajib. Maksudnya kena cari intersection. Koordinat dia tu. Kalau nak cari intersection mesti macam mana? X kuasa 2 plus 2 adalah bersamaan 4 tolak X. Betul? Betul. X kuasa 2 plus X minus 2 equal to 0. So you get what? X punya nilai? Minus 2. Tambah 2 kan? Tambah 2. Apa nilai X? 1 and? Minus 1 and? 2 kan? Minus 1 and 2. Am I right? Yes. So this one is the bounded area. So bila awak lukis, sini dekat 2, sini dekat negatif 1. So dia mesti sama here. I'm not sure. Nanti lukis balik. Saya malah nak lukis. Okay. Bounded tu maksudnya bound. Okay. So negatif 1, negatif 2. Lukis betul, jawapan betul. So dia suruh cari, yang ini case ni kena cari intersection. Kita panggil dia intersection. Between two formula ataupun formula ni di atas lah X kuasa 2 ke apa ke. Lepas tu daripada sini baru cari area. Ada yang ni betul, ada yang ni pun betul. Sketch kena betul lah baru tahu area mana. Okay. Kena tahu mana upper curve. Kena tahu lower curve mana. Kalau ada curve. Kalau ni tak ada curve. Alright. Boleh ke? Rasa itu saja. Lagi ke soalan saya? Intersection. End of questions. Okay. Okay. That's all for your test 2. So if you power series masuk convergent, radius, interval, whatsoever tu masuk. Partial fraction jangan lupa. Kalau ada soalan partial fraction. Okay. Lepas tu soalan tadi saya dah sebut. Soalan test 2 kebanyakan masuk lah. Test 2 ni punya jenis-jenis ni. Okay. Test 1 tadi yang trigonometric tu semua. Kena cari. Bentuk macam mana nak tukar polar form. Macam mana nak tukar rectangular form. Kena tahu rectangular form, polar form sudah macam mana nak tukar. Bila ada J. Kena tahu. Lepas tu saya dah ajar apa lagi. Banyak jenis kan nak tukar. Bila ada kuasa something. Contohnya 2 plus J 5 contohnya kan. J 4 lah contohnya. Ada kuasa kat sini adalah 2. Kadang 4 betul. Yang odd ke even. Yang even kena tahu macam mana nak dapatkan yang ni dulu. Lepas tu baru tukar bentuk polar form ke rectangular form. Whatsoever you have to do. Apa saya tak ingat. De Moivre kan. Semua itulah ingatlah. Okay. That's all my hint. So I hope that whatever you've been teach in this during my okay.
Satu, saya ada suruh ketua tolong letak undian kan. Dah dapat ke undian ni? Untuk a good group and presenter. Kalau tak buat, tolong buat ya. Siapa? Ketua, 2 orang tu. For each group. Okay, saya tengah buat untuk, saya tak bagi lagi online punya ni, Google Form untuk isi Itu saya bagi sekejap lagi. Otherwise, we end our class. Good luck for your final exam this coming Friday. I will be in the exam hall. Okay. If tak ada question, maksudnya semua saya berehat dah ya. Okay. Okay, anything to ask, student? Power series kena ingat. Doktor. Apa? Sequence masuk ke doktor? Apa dia? Saya tak dengar lah. Sequence doktor? Ha? Sequence. Sequence? Sequence tak? Ah, Sequence tak ada. Saja boleh bagi hint. Sequence ada ke? So, tak ada lah sequence saya. Tak ada. Sequence tak ada. Hai, banyak dah ni. Buatlah test 2, test 1 tu. Lepas tu buat soalan dalam buku, soalan dalam tutorial. Soalan dalam buku yang berkaitan teori saya sebut-sebut tadi. Tolonglah ambil buku-buku. Kalau dah tahu lemah kawasan trigonometrik, cari. Okay, jangan harap kat orang lain. You do your own self. Tak faham, tanya kawan. Kawan pun sibuk nak study juga. Kita pun sibuk nak tanya kan. Boleh tanya, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, carilah dulu, buat dulu. Yang mana tak tahu, baru tanya kawan yang tahu. Okay, boleh? Doktor, Apa lagi? nak tanya soalan test 2 tu. Doktor boleh scroll kat atas sikit? Mana? Soalan yang mana soalan ni? Yang X plus 2 over X plus 6. Mana? Soalan nombor berapa? Dan Test 2 ke? test 2. Okay. Yang let you tu. Itu.